A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sekali lagi bersama-sama kita pada malam ini, iaitu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang baru sahaja selesai menunaikan fardu solat Isyak. Jadi alhamdulillah kita masih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan juga kita masih lagi menikmati kehidupan kita seharian walaupun dengan pelbagai cabaran dan dugaan yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan setiap dugaan dan cabaran yang kita hadapi pada setiap hari kita berada di dunia ini dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mail Kancil, apa khabar Cik Mail Kancil? Di tu meeting tak nampak tapi tak apa, mungkin sibuk bertugas Cik Mail. Ron Kalioso Harun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah kita akan teruskan kita punya kuliah setiap hari Isnin, iaitu kuliah indahnya hidup bersyariat. Kerana kita akan kita ni hidup dalam bersyariat lah. Maknanya kita ini sentiasa dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini duduk di dunia ini dengan kita berpandukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa syariat hidup kita ni akan menjadi tidak terarah. Jadi kita perlukan syariat dalam kehidupan kita kerana syariat itu adalah fitrah kita hidup sebagai manusia. Baik, alhamdulillah kita sudah bincangkan topik berkenaan dengan topik solat travelers, solat travelers, dan juga berkenaan topik solat kita ketika bermusafir. Alhamdulillah minggu yang lepas kita dah bincangkan tentang solat jamak qasar dan juga solat jamak takdim dan sebagainya. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan teruskan berkenaan topik solat sunat. Solat sunat ni apakah yang dimaksudkan oleh solat sunat? Jadi solat sunat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, solat sunat ini ialah satu amalan yang sangat digalakkan oleh Islam, yang amat digalakkan selain daripada solat wajib, solat fardu. Solat sunat ini adalah solat sunat yang amat digalakkan, tetapi tidak sampai hukum wajib, tak sampai hukum wajib. Jadi sunat yang amat digalakkan, perkara ataupun amalan solat yang amat digalakkan. Baik, walau bagaimanapun kita akan terangkan sedikit berkenaan dengan apakah maksud solat sunat itu. Solat sunat ini ialah solat sunat, kita panggil solat sunat nafil. Nafil ni maknanya ia tidak diwajibkan, tetapi kita kalau walaupun tidak diwajibkan, kita tidak boleh pandang remeh berkenaan dengan solat sunat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apa? Kerana solat sunat ini boleh menjadi penyebab kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebelum kita sampai kepada amalan-amalan lain, solat-solat kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita hidup semula di hari akhirat. Jadi tak kiralah kita ni mungkin kuat sedekah, kita ini kuat zakat dan sebagainya. Kita ni mungkin ada di antara kita yang banyak kali dah pergi haji, banyak kali dah pergi umrah dan sebagainya. Sekiranya kita punya solat fardu ini kita tidak
lakukan ataupun kita lakukan tak sempurna, maka semua amalan kita tak berertilah. Jadi dalam solat-solat fardu kita yang hari-hari kita buat ni, mungkin ada solat-solat fardu kita ini yang perlu diperbaiki. Ada solat-solat fardu kita ni yang masih belum lengkap, Fatihahnya belum sempurna, mungkin kita punya rukuk ni belum sempurna, kita punya sujud belum sempurna dan sebagainya. Tetapi kalau macam mana kita nak tampal kita punya kelemahan solat-solat fardu ni, jadi kita tampal dengan solat-solat sunat. Solat-solat sunat yang kita lakukan boleh menampal mana yang tidak sempurna, yang kurang sempurna dalam solat-solat fardu kita. Ini jelas dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menerangkan bahawa perkara pertama yang dihitung oleh Allah SWT adalah solat. Sekiranya dia menyempurnakan solatnya, ini masuk hadis lah, sekiranya dia menyempurnakan solat, maka ditulis solat itu didirikan dengan sempurna. Sekiranya tak sempurna, maka Allah mengingatkan yang bermaksud, perhatikan, adakah kamu mendapati hamba-Ku ini melakukan solat-solat sunat? Sempurnakan solatnya dengan solat-solat sunat ini, kemudian baru dihitung zakatnya, hajinya dan sebagainya. Selepas itu baru diambil amalan-amalan berdasarkannya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Jadi Allah Ta'ala akan lihat kita punya solat-solat sunat lah. Kalau kita punya solat-solat fardu mungkin kurang lengkap, kurang sempurna, Allah Ta'ala akan tanya, perhatikan dia punya solat-solat sunat, adakah dia buat yang baik? Kalau dia buat solat-solat sunat, maka boleh dihitung solat-solat sunat itu untuk menyempurnakan mana-mana solat-solat fardu yang mungkin kita punya solat fardu ni tak perfect lah, kerana banyak kesalahan dan sebagainya. Sebuah hadis lagi, ma'udhina li'abdin fi syai'in afdala min raka'atain yusallihima wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil abdi ma dama fi solatih. Tidak ada perkara yang Allah izinkan dilakukan oleh para hambanya yang lebih baik daripada solat 2 rakaat. Tidak ada perkara yang Allah izinkan dilakukan oleh para hambanya yang lebih baik daripada solat 2 rakaat. Jadi solat 2 rakaat ini adalah yang paling baik. Dan akan ditaburkan kebaikan ke atas kepala seseorang sepanjang dia mengerjakan solat. Sepanjang kita melakukan solat-solat sunat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selagi itulah Allah Ta'ala akan taburkan segala kebaikan untuk kita, insya-Allah. Ini adalah hadis daripada riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi dan disahkan oleh As-Suyuti. Majlis Adida, Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin share, silakan share kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang kenalan anda. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk semua, insya-Allah. Jadi kita hanya berkongsi saja apa yang kita sedikit tahu, dan juga sama-sama kita motivasikan diri kita untuk melakukan solat-solat sunat ini, insya-Allah. Baik, takrif solat sunat. Kita masuk kepada pengertian solat sunat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dari segi bahasa, nafil, nafil ni maknanya tambahan. Tambahan. Solat-solat ini dinamakan sebagai nafil. Solat-solat sunat ni dinamakan sebagai nafil dalam bahasa Arab. Nafil ni tambahan kerana ia adalah tambahan kepada solat-solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So solat sunat inilah tambahan, additional. So maknanya tambahan. Dia akan melengkapkan solat-solat fardu kita. Umpama kita nak beli sebuah happy meal ke, kita nak beli meal ataupun kita nak beli makanan, jadi ada additional dia yang kita nak ada kan, mesti kita beli burger dengan fries lah, burger dengan air lah, air tu additional, yang french fries tu pun additional, dan sebagainya. Jadi bila kita menambah satu benda tu, melengkapkan satu perkara itu dengan perkara yang baik yang lain, maka ia akan menjadi cantik, ia akan menjadi sempurna, dan ia akan menjadi complete package lah, contohnya complete meal, for example. Jadi sama juga dengan solat. Solat ni kalau kita tambah dengan solat-solat sunat, maka complete package yang kita berikan kepada Allah SWT untuk dihitung amalan kita melalui solat-solat yang kita dah lakukan. Solat fardu plus solat-solat sunat melengkapkan solat-solat fardu yang kita lakukan.
Dari segi istilah pula, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, solat sunat ini maknanya ialah solat selain daripada solat fardu. Dari segi istilah, ia juga disebut sebagai solat sunat ataupun as-sunnah, solat sunnah dalam bahasa Arab, ataupun solat mandub ataupun solat al-mustahab, solat yang kita sebut sebagai sunnah ataupun solat sunnah mandub ataupun al-mustahab. Jadi ini semua adalah solat ta'rif ataupun pengertian solat sunat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, okey, yang paling basic sekali, yang paling basic solat-solat sunat ialah kita nak panggil ialah solat sunat ataupun solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ini ialah solat sunat sebelum ataupun selepas solat fardu tersebut. Ini sunat ataupun ini solat sunat yang paling digalakkan oleh Rasulullah SAW, iaitu solat sunat rawatib. Jadi solat sunat rawatib ni apa? Rawatib ni ialah seperti kita secara ringkaslah kita terangkan, iaitu solat sunat selepas solat sunat yang pertama rawatib ialah kalau dalam sehari tu solat subuh. Jadi solat subuh, sebelum solat subuh ialah solat 2 rakaat, sebelum subuh ialah solat 2 rakaat rawatib. Rawatib maknanya solat sunat, for example sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian ada lagi solat 2 rakaat sebelum zuhur, juga dipanggil sebagai solat sunat rawatib. Solat 2 rakaat selepas zuhur, lepas zuhur pun ada 2 rakaat solat rawatib. Dan selepas solat maghrib, selepas solat maghrib ada 2 rakaat, dan juga selepas solat isyak, sebelum dan selepas solat isyak ada 2 rakaat juga. Ini semua adalah solat-solat sunat rawatib yang kita selalu amalkan. Oh, tadi saya terlupa, solat asar, sebelum solat asar ada 2 rakaat solat rawatib. Baik, jadi ini adalah antara solat-solat sunat yang amat digalakkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata, hafiztu minan Nabi SAW asyra raka'ataini qabla zuhur. Jadi diterangkanlah dalam hadis ni bahawa Ibnu Umar berkata bahawa saya memelihara 10 rakaat daripada Nabi SAW, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda, 2 rakaat selepas isyak di rumah baginda, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi pada waktu itu Nabi SAW tidak diganggu, iaitu tidak didatangi tetamu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari pada bab Jumaat. Baik, jadi solat sunat muakkad ini, solat sunat yang amat digalakkan ini adalah 2 rakaat sebelum subuh, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam banyak-banyak solat sunat ni, solat sunat antara yang paling terbaik ialah kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah katanya, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atainil fajr. Nabi SAW begitu mengambil berat dan menjaga solat sunat fajar. 2 rakaat lebih utama daripada solat sunat yang lain. Jadi maknanya sebelum kita solat subuh, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 2 rakaat solat subuh ini adalah yang lebih utama daripada solat sunat yang lain. Ni hadis riwayat Bukhari dalam bab Jumaat. Bersungguh-sungguh kita kalau boleh kita cuba melakukan solat 2 rakaat sebelum subuh ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita dapat manfaatnya, iaitu ada manfaatnya, ada ganjarannya, iaitu kita mendapat ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini hadis, ada hadis nanti kalau ada maksudnya ataupun hadis matanya saya jumpa, saya akan terangkan. Baik, ini adalah solat sunat yang amat digalakkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian seterusnya ada juga solat-solat sunat yang
bukan solat sunat muakkad, tapi boleh kita lakukan juga. Ia tambahan daripada solat sunat muakkad yang tadi. Jadi antaranya ialah solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur. Anna Nabi SAW kana la yad'u arba'an qabla zuhur wa raka'ataini qabla al-ghadati. Nabi SAW tak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ni pun yang selepas kita tadi saya terangkan 2 rakaat sebelum subuh Nabi paling utamakan. Kemudian lagi satu ialah Nabi utamakan 4 rakaat sebelum zuhur. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. 4 rakaat maknanya 2 rakaat sunat, dia buat lagi 2 rakaat sunat sebelum zuhur, barulah Nabi SAW solat zuhur. Okey. Kemudian solat sunat 2 rakaat selepas zuhur juga tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa man solat 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu azza wa jal 'alan nar. Siapa yang solat siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur, dua-dualah dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah azza wa jalla mengharamkannya daripada api neraka. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, ganjaran orang-orang yang melakukan solat-solat sunat ini adalah besar sekali ganjarannya, yang tidak boleh kita tak boleh terfikir. Allah Ta'ala mengharamkan kita daripada api neraka kalau kita melakukan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Kemudian solat sunat 4 rakaat sebelum asar pun ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan rahimallahu amra'a salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang bersolat 4 rakaat sebelum asar. Allah Ta'ala merahmati orang yang solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Dan juga maghrib, solat sunat 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib pun ada juga hadisnya. Ketika kami di Madinah, ni hadis direkodkan oleh Muslim. Daripada Anas, Anas berkata bahawa ketika kami di Madinah, apabila muazzin melaungkan azan maghrib, sahabat-sahabat segera berdiri di belakang tiang masjid dan bersolat 2 rakaat, sehingga orang asing yang masuk ke masjid itu menyangka solat fardu sudah didirikan kerana terlalu ramai yang mendirikannya. Jadi para sahabat juga rajin melakukan solat-solat sunat, maka kerana terdapat banyak ganjaran yang kita tidak terfikir pun kita akan mendapatkannya kerana hanya kita melakukan solat-solat sunat ini. Dan akhir sekali, solat sunat 2 rakaat yang ringan sebelum isyak pun ada. Nabi SAW mengatakan bahawa baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, summa qala fi thalathati liman sya'. Nabi SAW mengatakan bahawa di antara 2 azan, iaitu di antara 2 azan, iaitu azan dan iqamat, ada solat. Di antara 2 azan, iaitu azan dan iqamat, ada solat. Jadi maknanya in between, selepas azan ada solat, kemudian ada iqamah, kemudian ada solat. Jadi di antaranya ada solat. Kemudian pada kali ketiga baginda berkata, bagi sesiapa yang menghendakinya, siapa yang nak, dia ambil lah. Siapa nak ambil ganjaran lebih baik, lebih banyak daripada solat-solat sunat, silakan. Siapa yang tak nak, tak apa, tidak berdosa, tapi rugilah kita tidak mengambil peluang untuk mendirikan solat-solat sunat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. So itulah di antara ganjaran-ganjaran yang kita boleh raih daripada solat-solat sunat rawatib. Dan ini baru rawatib saja. Ni saya baru terangkan hanya solat-solat sunat rawatib. Ingat, solat-solat sunat rawatib ini ialah sama ada sebelum ataupun selepas solat-solat fardu. Contohnya yang paling terbaik, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ataupun dipanggil solat 2 rakaat fajar. Dan juga yang paling terbaik Nabi SAW selalu melakukan ialah solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur dan sebagainya. Okey, jadi ini baru saya terangkan berkenaan dengan solat sunat rawatib. Ganjarannya Masya Allah, berlipat kali ganda kita dapat ganjarannya daripada Allah Ta'ala kalau kita rajin melakukan solat-solat sunat.
Ini belum lagi saya terangkan berkenaan dengan solat duha, kemudian ada lagi solat-solat yang lain, solat witir, solat tahajud dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Kita mulalah daripada sekarang ini rajinkan diri untuk menunaikan solat-solat sunat. Kalau solat fardu kita dah mantap, mungkin kita tak perasan ada solat fardu kita yang masih kurang ataupun masih kurang sempurna di sisi Allah Ta'ala yang kita tak tahu. Kita lengkapkan dengan solat-solat sunat. Umpama kita beli makanan, kita tambah dengan makanan side dishes yang lain untuk melengkapkan makanan kita jadi sedap. Sama juga solat kita. Kita solat yang fardu tapi kita lengkapkan, buat tambahan addition, kita tambah dengan solat-solat sunat supaya menjadi cantik kita punya solat kita untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung pada hari akhirat insya-Allah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Like dan share video ini jika bermanfaat untuk anda dan keluarga anda. Jika ada kekurangan dari segi penyampaian saya, jika ada terkasar bahasa, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan sama hari Isnin 9 malam di channel lah Jumaat Salih Mosque. Jangan lupa pay now kepada Masjid Jumaat Salih. Sedikit sebanyak wang derma yang telah anda lakukan mendapat ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT kepada anda dan juga keluarga anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Cik Mai Kancil dan juga semua para hadirin yang menonton pada malam ini. Jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.